Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas ibadah tahun 5 yang bertajuk Tayamum. Okey, bersama lagi dengan saya Ustazah Huda. Okey, kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyebut pengertian tayamum, dalil naqli iaitu dalil Al-Quran, rukun tayamum, sunat tayamum, sebab-sebab yang mengharuskan tayamum, syarat-syarat tayamum, perkara yang membatalkan tayamum, tata cara bertayamum dan kepentingan bertayamum. Okey, cuba perhatikan. Okey, cuba tengok gambar. Nampak tak? Ada di kalangan 3 orang tadi, yang seorang tu patah kaki. Okey, bila dia patah kaki, bila nak berwuduk, kaki merupakan satu daripada anggota berwuduk. Okey, kaki dia mesti tak boleh nak kena air kan? Macam mana cara nak buat? Mesti kena bertayamum. Tayamum boleh menggantikan wuduk pada saat-saat tertentu. Okey, kita tengok dulu pengertian tayamum. Apa dia pengertian tayamum? Okey, pengertian tayamum ialah menyapu debu tanah. Okey, bukan membasuh, menyapu. Menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, sapu dekat muka dengan tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat tertentu. Okey, itu contoh dia. Gambar yang saya letak tu. Okey, kita tengok dulu dalil naqli. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah iaitu debu yang bersih. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Okey, tengok rukun tayamum. Okey, rukun yang pertama, berniat. Okey, berniat. Nawaitut tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, kita tengok sambungan rukun tayamum. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Macam kita berwuduk juga, kena pastikan kena seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey, dua-dua belah tangan kena sapu sampai ke siku. Dan yang keempat, tertib. Apa maksud tertib? Tertib tu maksudnya tersusun. Tak bolehlah kita nak pi sapu tangan dulu, baru nak sapu muka. Mesti sapu muka dulu, baru sapu tangan. Okey? Okey, tengok sunat tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Apa dia basmalah? Basmalah tu bismillah lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia basmalah. Okey, tengok yang kedua. Menyapu muka dari atas ke bawah. Bila kita bertayamum, kita tarik tangan kita tu daripada atas ni, daripada ubun-ubun ni, sampai ke bawah. Okey, itu sunat lah. Sapu dari atas ke bawah. Tengok yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Macam mana cara kita nak nipiskan debu? Okey, selepas kita tekak tangan dekat debu tadi tu, kita ketuk kedua-dua tangan kita tadi sampai debu yang ada dekat tangan kita tu jadi nipis. Tengok yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Masa kita nak tepuk debu yang dekat tempat debu tadi tu, masa kita nak tekak tangan kita tu, kita buka jari-jari kita tu bagi renggang. Supaya debu yang ada tu dapat kena semua bahagian jari jemari kita ni. Okey, dapat kena pada jari-jari kita tu. Okey, tengok lagi. Sambungan sunat tayamum. Okey, sambungan dia. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri. Macam kita berwuduk lah juga. Disunatkan untuk memulakan sebelah kanan, baru di sebelah kiri. Maksudnya kita basuh tangan kan, kita basuh pula. Kita sapu tangan kanan, baru kita sapu tangan kiri. Okey, tengok yang keenam. Masa kita bertayamum tu, mesti menghadap kiblat. Bukan mesti macam mana? Sunat. Kan kita lebih suka buat yang sunat. Okey. Tengok yang ketujuh. Membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Okey. Bila habis saja tayamum, bacalah doa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kita baca macam biasa, macam kita berwuduk. Okey. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Bila masuk saja waktu solat, kita nak ambil wuduk, tengok air tak ada. Merata kita cari. Cari sana, cari sini. Memang tak ada air. Okey, boleh bertayamum. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Ada air sikit kat tepi tu. Tapi kalau guna juga ambil wuduk, satgi nak minum air apa? Okey, air tak ada dah ni. Memang kena simpan untuk minum ataupun kegunaan seharian, minum. Lepas tu atau untuk masak ke apa, dan untuk binatang ternakan. Maksudnya, kena jugalah tayamum. Sebab air tak cukup. Okey, yang ketiga. Jarak tempat ada air terlalu jauh. Kita nak ambil air wuduk je. Tapi jarak nak pergi ambil tu lebih kurang 20 km. Ui, jauh sangat. Okey. Tak apa. Boleh tayamum. Yang keempat. Terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Kita nak ambil wuduk, tak boleh sebab kita kemalangan. Contoh. Lepas tu, kita boleh bertayamum. Ataupun, tempat yang kita nak ambil wuduk tu, biasanya kita ambil dekat, memang ni kampung ni ada satu je perigi. Perigi tu, perigi atau telaga ni, ada pula orang jahat duk tunggu. So, nak pergi tak boleh. Boleh tayamum. Okey, tu contoh. Okey, yang kelima. Cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Biasanya kalau cuaca sejuk ni negara luar lah. Sebab kalau Malaysia ni rasanya tak ada pun tempat yang sejuk sampai memudaratkan. Kecuali lah kalau dia memang sakit, dia tak boleh kena air, dia sejuk. Sampai memudaratkan. Okey, tak apa. Boleh tayamum. Okey, kita tengok syarat-syarat tayamum. Yang pertama, mencari air selepas masuk waktu solat. Bila dah masuk je waktu, orang dah azan je, kita pun cari air. Memang dah tak ada.
Okey, tak apa. Boleh tayamum. Syarat-syarat dia mesti benda ni kena buat. Yang kedua, masuk waktu solat. Saya cakap tadilah. Yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Carilah debu tanah di tempat yang suci. Janganlah duk pergi cari debu tanah yang tempat, dekat situ memang selalu tanah tu kucing selalu duk berak. Okey, kita pula pergi cari tempat tu. Tak sesuai lah. Kena cari tempat yang suci. Dan menghilangkan najis terlebih dahulu. Apa maksud menghilangkan najis terlebih dahulu? Maksudnya kalau kata dekat badan kita ni ada najis, ataupun dekat pakaian kita ada najis, kita kena bersihkan yang tu dulu. Contoh, kita riba adik kita tadi. Lepas tu, adik kita terkencing atas kain kita. Kita tukar dulu kain tu, barulah kita boleh bertayamum. Okey, tengok perkara yang membatalkan tayamum. Okey, yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Antaranya, kentut. Yang kedua, mungkin kita sentuh orang yang kita boleh kahwin. Batal wuduk kan? Okey, tu contoh. Yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Lepas saja kita tayamum, kita belum lagi solat, tak dengar bunyi air. Ada air dah lah. Secara automatik, tayamum kita tadi batal dan kita boleh pergi ambil wuduk. Lepas tu baru kita solat. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Okey, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Maksudnya, tadi sebelum ni kita bertayamum sebab kita sakit. Dah sebulan dah kita aksiden, kaki kita tak boleh kena air. Lepas tu dah sampai minggu ni, kaki pun dah boleh kena air. Bila kaki kita dah boleh kena air, secara automatik tayamum tu batal. Pergilah ambil wuduk macam biasa. Okey, yang keempat, telah luput waktu solat. Okey, tayamum ni lain pada wuduk. Wuduk kita boleh ambil tayamum waktu zuhur, sagi waktu asar pun boleh guna wuduk yang sama. Tapi biasanya kita perbaharui kan, sebabnya dapat pahala. Tapi tayamum memang kalau kita ambil untuk kita bertayamum pada waktu zuhur, waktu asar kena buat semula. Bila habis je waktu solat zuhur tu, maknanya habis. Luputlah tayamum tadi tu. Batal lah tayamum tadi. Masuk saja waktu asar, kita kena tayamum lain. Boleh faham Okey, maksudnya kita akan ikut waktu solat. Dan yang kelima, murtad. Murtad tu maksudnya terkeluar daripada agama Islam. Okey, kita tengok tata cara bertayamum. Sebenarnya tata cara bertayamum ni, saya ada buat satu video langkah-langkah bertayamum yang bergambar dalam satu video saya yang lain. Tapi yang ni saya akan buat satu penerangan ringkas sahaja. Nanti boleh tonton video tu. Tengok yang pertama. Tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Okey, maksudnya tapak tangan kita tadi tekap pada debu tanah yang suci. Dalam keadaan jari kita tu kita renggang-renggangkan supaya dapat terkena pada semua debu tanah. Yang kedua, nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Okey, macam saya kata tadilah, macam mana cara nak nipiskan? Angkat tangan kita tu, kita ketuk di dua-dua tangan kita supaya debu yang ada dekat tapak tangan tu jadi nipis. Yang ketiga, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Okey, kita sapu. Okey, sapu daripada atas ke bawah. Sapu muka kita, seluruh muka. Macam kita berwuduk dan sambil niat dalam hati. Okey, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, yang keempat, ulangi tekak kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan menipiskannya. Okey, bila kita ulang tekak debu tadi, kita tekak debu di tempat lain supaya kita tak guna tempat yang kita dah tekak tadi, yang kita kata debu pertama tadi telah mustakmal, telah digunakan. Kita tekak kat tempat lain pula. Okey, boleh faham
Tengok sambungan tata cara bertayamum. Okey. Yang ni dengar betul-betul. Sapukan debu tanah yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Okey. Dia kata kat sini, tangan kiri kita ni, dia akan urut tangan kanan kita daripada atas ni. Okey, belakang tangan kita yang belah kanan ni, dari atas, daripada hujung jari ni sampai ke siku. Kemudian pusing balik, pergi ke tepi ibu jari sebelah kanan. Kenapa saya kata pergi ke ibu jari, kat tepi ibu jari tu? Supaya tangan kiri kita tak terkena dekat tapak tangan kanan. Sebab dekat tapak tangan kanan tu ada debu. Satgi kita nak guna pula untuk tangan kiri. Okey. Tengok dia kata yang keenam. Ulangi menyapukan debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri sehingga selesai. Sama juga kita buat. Kan dekat tapak tangan kanan tadi tak usik lagi. Masih ada debu. Okey. Tapak tangan kita ni kita urut tangan kiri ni. Sama sampai ke siku. Pusing balik. Lalu di sebelah dan kita akhiri dekat hujung tepi ibu jari kiri. Okey, kenapa kita tak sentuh kat tapak? Sebab dekat tapak ni kita yang hak belah kiri tadi kita dah guna. Yang sebelah kanan ni tadi kita tak sentuh sebab kita nak dekat tapak tangan kanan punya debu tadi kita nak guna untuk tapak, untuk tangan kiri. Okey, boleh faham Okey, tengok kepentingan tayamum. Kepentingan yang pertama, kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Okey, tayamum ni bukan setakat boleh ganti wuduk. Dia juga boleh menggantikan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Contohlah kata, seseorang ni sakit sampailah 3 bulan tak boleh kena air. Lepas tu dia nak mandi wajib macam mana? Dia tak boleh kena air. Okey, caranya bertayamum. Yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Maksudnya kita tak boleh bagi alasan lah. Air tak ada lah. Tak payahlah solat. Tidak. Jika air tak ada, kita boleh bertayamum. Yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Apa maksud menghilangkan kepayahan dan kesulitan? Macam tadilah. Kalau dah sakit, tak boleh kena air, boleh tayamum. Sejuk sangat. Sebab kalau ambil juga uduk satgi, boleh pengsan. Okey, boleh bertayamum. Menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Okey, yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Kenapa dikatakan menyucikan jiwa manusia? Maksudnya apabila kita bertayamum, kita dah bersedia untuk bertemu dengan Allah iaitu solat, maka dengan ini dikatakan kita menyucikan jiwa. Dan yang kelima, umat Islam diseru sentiasa berada di dalam keadaan suci walaupun kita tak boleh kena air. Maksudnya kita bertayamum tu kita telah menyucikan diri. Okey, setakat itu dulu sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.